Kepada semua penumpang yang dikasihi, sebentar lagi kapal terbang akan mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz. InsyaAllah dalam 15 minit lagi kapal terbang akan mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz. Mohon para petugas bersedia bagi menguruskan ketibaan jemaah. Baiklah Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, kami telah bersedia lebih awal bagi menyambut para jemaah di balai ketibaan. Jadi bagi memudahkan pihak Ustaz juga, kami memegang spanduk nombor 2, nombor 3 Ustaz. Maafkan saya Ustaz, spanduk nombor 3. Jadi kalau ada apa-apa, Ustaz tak jumpa kami ke, Ustaz bolehlah hubungi saya balik ya. Diminta para jemaah berkumpul dalam kumpulan yang telah dibahagikan. Juga diingatkan agar para jemaah beratur mengikut mahram. Di sini, para petugas akan menguruskan urusan ujian saringan COVID-19 serta urusan immigration. Sebelum bergerak ke tempat penginapan, para petugas atau mutawif akan memberikan sedikit taklimat ringkas terlebih dahulu kepada para jemaah. Kemudian, pihak pengurusan akan memantau dan menguruskan para jemaah untuk bergerak ke hotel dengan menaiki bas. Assalamualaikum. Sebentar lagi kami akan tiba di tempat penginapan lah kan. Seperti biasa, sila uruskan bagasi jemaah dan pastikan setiap bagasi jemaah berada di hadapan pintu bilik mengikut senarai yang telah dikeluarkan oleh syarikat ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya dengan petugas lain akan menguruskan bagasi jemaah. So tuan jangan risaulah. Kami akan buat double check untuk setiap bagasi jemaah agar tak berlakulah kesalahan ataupun kehilangan bagasi. Itu sajalah dari saya. Baiklah jemaah sekalian, kita sudah sampai ke destinasi yang pertama, yakni tempat penginapan. Tuan-tuan semua dibenarkan turun dan sila berkumpul di lobi hotel bagi sedikit taklimat dan proses penyerahan kunci ya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Tuan daripada syarikat Kaabah Travel kan? Boleh serahkan kepada saya dokumen yang berkenaan bagi saya cek dalam sistem dahulu. Ini kuncinya. Jika pihak tuan terdapat sebarang masalah ataupun ingin memerlukan bantuan daripada pihak saya, dengan segan silu pihak tuan boleh hubungi kami di talian tertera pada kunci bilik tersebut. Di sini, pihak pengurusan akan menguruskan seluruh perkara yang berkaitan daftar masuk jemaah, beg dan memantau dan membantu jemaah yang sudah berumur. Pembahagian bilik akan dilakukan oleh pihak pengurusan dan mengasingkan jemaah mengikut jantina. Pihak syarikat akan membawa jemaah dan membantu jemaah menuju ke bilik yang telah ditetapkan. Assalamualaikum tuan. Nak tanya, pagi ni ada sarapan tak? Saya lapar ni. Waalaikumsalam. Maaf ya tuan, sarapan pagi kami tak sediakan. Kami hanya menyediakan untuk makanan tengah hari dan malam je. Perkara ini pun telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan berkenaan dengan sarapan pagi yang tidak disediakan bagi mengelakkan pembaziran. Jadi kalau tuan lapar, tuan bolehlah pergi ke kedai-kedai makan berhampiran dengan hotel ni. InsyaAllah kalau tuan tak nak pergi makan pun, dalam pukul 12 tuan boleh datang balik ke sini untuk ambil makanan tengah hari. Macam tu ke? Okey.
Terima kasih. Perhatian kepada seluruh duyufur rahmat, kalian boleh beratur untuk mengambil makanan tengah hari yang telah disediakan. Pihak syarikat akan memaklumkan kepada jemaah terlebih dahulu tentang penyediaan makanan di waktu pagi tidak disediakan, tetapi pada waktu tengah hari dan malam disediakan. Selain itu, penyediaan menu makanan akan disediakan mengikut selera sesuatu tempat. Kebersihan dan kualiti makanan amat diutamakan bagi sesebuah syarikat, agar makanan tersebut menjadi tenaga kepada para jemaah dan tidak menjadi mudarat seperti keracunan makanan. Selain itu, pihak pengurusan juga akan memastikan bahawa makanan dan juga penyediaan sajian berada di dalam kondisi yang terbaik dan bersih. Okay, minta perhatian kepada semua sahabat maktab dan juga petugas, sila berkumpul di lobi hotel bagi menghadiri taklimat. Okay, baiklah, kita mempunyai sejumlah seramai 40 orang sahabat maktab. Jadi kita akan bahagikanlah mengikut tugasan yang telah ditetapkan oleh syarikat. Saya nak 10 orang akan bantu dalam proses penyediaan makanan. Manakala selebihnya itu bantu jemaah yang memerlukan bantuan berkenaan dengan urusan ibadah. Juga diingatkan agar tuan semua bersedia 2 jam lebih awal sebelum ketibaan para jemaah. Baiklah tuan, boleh-boleh. InsyaAllah. Para petugas di setiap maktab akan membahagikan kelompok jemaah di setiap muasasah. Di setiap muasasah itu akan ditetapkan beberapa maktab yang tertentu dan mereka akan menguruskan jemaah dalam bilangan 2 hingga ke 3,000 orang. Selain itu, maktab ini berfungsi sebagai pekalan data bagi setiap jemaah. Jadi, ia akan memudahkan pihak pengurusan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pihak pengurusan yang berada di maktab akan berkhidmat untuk menjadi pusat khidmat pelbagai. Pihak pengurusan juga akan memberikan bantuan kepada jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Diminta sahabat maktab umum Amirul untuk bantu jemaah dan boleh tolong tak Amirul untuk tolak kursi jemaah semasa tawaf dan sa'i bagi jemaah yang memerlukan. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak beritahu yang mikrofon dan juga alat untuk mengajar telah disediakan. Jadi kalau Ustaz nak mula mengajar dah bolehlah. Baiklah, jom kita mulakan ceramah. Amirul, nak tanya berapa orang yang ikut program Safari Wukuf pagi ni?
seramai 40 orang Ustaz. Saya juga telah maklumkan kepada semua jemaah yang terlibat bagi memudahkan urusan Ustaz. Bimbingan ibadah merupakan satu perkhidmatan pengurusan yang telah disediakan kepada para jemaah. PIHTAS bertanggungjawab dalam membantu, membimbing dan memberi kefahaman kepada jemaah haji berkenaan dengan segala hukum hakam berkaitan dengan ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima. Pihak pengurusan akan menyediakan sesi ceramah di setiap pusat perkhidmatan maktab PPM dan juga pusat perkhidmatan zon PPZ, dan pengurusan perlu memastikan supaya jemaah menghadiri setiap sesi ceramah tersebut. Pengurusan juga ditugaskan untuk menguruskan kebajikan jemaah yang tua atau uzur dengan membantu dan memudahkan cara untuk melaksanakan ibadah tertentu. Sebagai contohnya, penyediaan kenderaan dalam program safari wukuf bagi mereka yang tidak sihat. Ustaz, ada seorang jemaah lelaki dia mengalami sakit di bahagian dada dan juga dia mengalami sesak nafas. Baiklah Encik, nanti saya akan laporkan kepada petugas kesihatan dengan segera ya. Okay, terima kasih kerana maklumkan kepada saya. Jemaah ni perlu dibawa ke hospital dengan segera bagi menerima lawatan susulan. Boleh saya dapatkan maklumat peribadi tentang jemaah? Okey, jadi ini adalah biodata pesakit itu. Namanya Ali bin Abu. Assalamualaikum Tuan. Okey, jadi saya selaku mutawif yang bertugas pada hari ini ingin melaporkan kepada pihak pengurusan bahawa terdapat seorang jemaah lelaki kita yang bernama Ali bin Abu telah dikejarkan ke hospital. Dikabarkan oleh saya beliau ni telah mengalami sesak nafas yang berpanjangan. Okey, jadi sehubungan itu saya mohonlah kepada pihak tuan ni melaporkan kepada waris mangsa dan saya akan update lah dari masa ke masa berkenaan beliau ni. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya bantu? Okey, tuan nak laporkan apa? Okey. Baiklah, nanti saya akan maklumkanlah kepada waris mangsa. Jadi tuan jangan risau. Boleh. Petugas kesihatan akan berada di Hospital Tabung Haji, Klinik Maktab dan Zon. Petugas kesihatan perlu bersiap siaga 24 jam bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Petugas perlu menyediakan perkhidmatan perubatan utama, sokongan dan tambahan. Petugas perlu peka kepada kesihatan jemaah dan jika terdapat sebarang maklumat tentang masalah kesihatan, petugas perlulah membawa jemaah ke klinik atau hospital yang disediakan. Pihak pengurusan wajib memaklumkan kepada waris. Assalamualaikum. Tuan, saya nak
Keluarkan sedikit wang boleh? Waalaikumsalam. Boleh. Takkan tak boleh? Cik, sila berikan kad tabung haji yang telah diberikan oleh pihak pengurusan. Okey, sekejap. Ni kadnya. Jadi, berapa jumlah wang yang tuan ingin keluarkan? Saya nak keluarkan sebanyak RM2,000 sahaja. Okey tuan, sila tunggu sebentar ya. Okey tuan, baiklah. Ini wangnya. Petugas kewangan yang bertugas akan berada di kaunter Pusat Perkhidmatan Maktab PPM dan Pusat Perkhidmatan Zon PPZ bagi menguruskan kewangan jemaah dan pengeluaran wang jemaah. Selain itu, mereka dipertanggungjawabkan untuk menguruskan urusan dam haji dan menguruskan perihal kurban. Untuk membayar dam tersebut, petugas di bahagian kewangan akan menerima bayaran secara atas talian dan juga secara tunai. Assalamualaikum Cik Amir. Boleh saya tahu tentang progres penempahan hotel dan pengangkutan bagi syarikat saya, dan boleh berikan maklumat tentang penginapan dan pengangkutan tambahan? Waalaikumsalam. Jangan risau Ustaz, semuanya telah diuruskan. Assalamualaikum saudara. Saya nak tanya ni, bas yang saya tempah tempoh hari itu dah ready ke belum? Waalaikumsalam. Dah Ustaz, insyaAllah bas akan sampai dalam seminit 2 lagi. So kita tunggu dulu lah kat sini. Nanti bas dah sampai, kita sama-sama naik. Pihak ketiga memainkan peranan sepanjang pengoperasian haji di Tanah Suci, di mana mereka akan melancarkan lagi proses perjalanan syarikat dan jemaah. Pihak ketiga akan membantu syarikat dengan tugas umum seperti menempah pengangkutan, ziarah, perkhidmatan dobi, perkhidmatan city check-in dan menguruskan penghantaran bagasi jemaah dan barang-barang lain. Selain itu, mereka juga akan memainkan peranan-peranan yang penting. Okey, diingatkan pada semua jemaah bahawa kita akan bertolak pulang dalam masa 6 hari lagi. Oleh itu, pada hari esok kita akan adakan sedikit taklimat ringkas berkenaan prosedurnya. Mohon kerjasama semua jemaah untuk hadir. Baiklah Ustaz. Okey. Juga diingatkan agar jemaah-jemaah sekalian mengemas beg masing-masing supaya tidak melebihi berat, kerana berat beg telah ditetapkan bagi mengelakkan cas tambahan. Okey, itu saja. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Pihak pengurusan perlu memberitahu atau notis 5 ke 6 hari sebelum keberangkatan pulang. Pihak pengurusan perlu menyediakan sebuah taklimat 5 ke 6 hari sebelum hari keberangkatan pulang. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan juga perlu meminta jemaah agar bersedia untuk mengemas beg sekurang-kurangnya 4 hari sebelum keberangkatan pulang. Pada hari keberangkatan, pihak pengurusan perlu mengambil bagasi jemaah dan terus menghantar ke kabin kapal terbang. Pihak pengurusan juga perlu menguruskan jemaah supaya sampai di lapangan terbang 3 ke 9 jam lebih awal sebelum berlepas. Kemudian, pihak pengurusan juga perlu melakukan swab test sebelum berangkat. Ketika jemaah sudah tiba di lapangan terbang, pihak pengurusan perlu menyambut mereka dan membawa mereka ke tempat rehat. Setelah selesai segala urusan,
Pihak pengurusan juga perlu memantau pergerakan jemaah untuk menaiki kapal terbang. Setelah sampai, pihak pengurusan perlu memastikan jemaah berada di dalam kumpulan sebelum berpisah. Dan pihak pengurusan juga perlu menyerahkan air zam-zam sebelum jemaah pulang ke pangkuan keluarga.